بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimulakan para astizah, alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, juga yang saya hormati Tok Subandi selaku ketua Kampung Batu Laut. Seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas redha dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Wahwa yunsa, bahawasanya ilmu faraid ini akan dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan sesungguhnya ianya adalah ilmu yang antara terawal, pertama yang akan dicabut di kalangan umatku. Boleh jelas suara saya? Hujan lebat sangat, dia memerangkap jemaah supaya tak dapat balik. Jadi boleh dengar ya? Boleh ya? Kena jerit kuat sikit lah baru boleh, baru jelas. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya-Allah kita akan sambung dalam satu bab besar, iaitu dalam bab penegahan pusaka pada muka surat 80. Tuan-tuan puan-puan yang ada kitab boleh rujuk pada kitab pada muka surat 80. Yang tiada kitab boleh rujuk di skrin hadapan, di layar hadapan. Kita akan buka kitab dalam bentuk PDF. Dan ini saya dapatkan daripada penulis sendiri, dan saya pun dah dapat izin untuk hancarkan kepada jemaah dalam kuliah-kuliah di Masjid Surau. Cuma jangan minta dengan saya lah PDF ni. Sebab ni dia copyright, hak cipta terpelihara. Saya pun diizinkan kerana mengajar sahaja. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini, kitab Faham Faraid. Boleh lihat di Shopee ada jual, berharga RM30. RM30, dalamnya lebih kurang ada 322 muka surat. Satu muka surat tak sampai 1 sen pun. Tapi ilmunya sangat-sangat banyak yang dimasukkan oleh penulis dalam kitab ini.
Dan antara isu-isu semasa yang nak dikatakan agak banyak ditanya, seorang Ustaz Abu Usamah, kalau tuan-tuan lihat di Facebook, Ustaz Abu Usamah giat dalam dakwah faraid di Terengganu, khususnya di negeri Terengganu, dan beliau antara salah seorang daripada ahli jawatan kuasa Jabatan Mufti Negeri Terengganu, dan antara ahli yang menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh umat. Dan kata beliau, antara soalan-soalan yang banyak ditanya adalah berkait tentang pusaka, berkait tentang faraid di kalangan umat Islam pada saat ini. Dan salah seorang juga AJK, ahli jawatan kuasa Darul Ifta, Syekh Syed Saltud, juga ada menyatakan kepada muridnya Ustaz Harun Nizam, dan Ustaz Harun Nizam menyatakan kepada saya, dan Syekh Syed Saltud juga merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta, Jabatan Mufti satu Mesir. Dan antara soalan-soalan yang banyak ditanya di kalangan umat Islam penduduk Mesir adalah berkait tentang pusaka juga, faraid, selain daripada persoalan-persoalan tentang nikah, tentang talak, rujuk dan sebagainya. Jadi isu ni isu global. Cuma di antara kita mungkin kita malu nak bercerita dengan orang, kerana ia melibatkan aib keluarga, kerana ia melibatkan kepincangan di kalangan ahli keluarga kita. Tetapi andai misal kata kita biarkan perkara ini, isu ini tak akan selesai. Kalau kita tak dapat selesaikan, waris kita akan terpalit dan dia kena selesaikan. Kalau dia juga bersikap seperti kita, menangguh sehingga dia pun meninggal dunia, anaknya juga akan menjadi mangsa. Kita kata mangsa keadaan, akibat tidak diuruskan dengan segera. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, faraid ini bukan hanya sekadar kuliah semata-mata, tetapi bukan hanya mengajar semata-mata, tetapi menyedarkan masyarakat bahawa pentingnya pengurusan pusaka, pentingnya pengurusan harta pusaka. Semasa kita hidup, kita kena cakna dalam urusan pusaka kita, bukan hanya kepada waris, bukan hanya kepada kita sebagai waris, mak ayah kita meninggal dunia baru kita nak cakna, baru kita nak peduli tentang pusaka, tidak. Tetapi sewaktu kita hidup lagi, kita kena ambil berat tentang pusaka, tentang harta kita, persediaan kita. Kena sediakan satu fail, dalamnya kena letakkan apa sahaja aset-aset yang kita ada, geran tanah, geran kereta, geran motor, geran rumah. Kemudian siapa waris yang kita ada, masukkan salinan surat beranak, salinan IC dalam fail tersebut. Apa hubungan dia dengan kita? Andai misal kata dia anak, masukkan salinan surat beranaknya. Andai kata dia sebagai isteri, masukkan surat nikah kita antara kita dengan dia. Apa lagi, macam-macam kita kena sediakan. Ini persediaan kita yang hidup kepada harta pusaka kita. Jangan tunggu kita mati, jangan tunggu seseorang mati barulah warisnya terhegeh-hegeh ataupun tertanya-tanya, terkapai-kapai nak menguruskan harta, kerana tidak disediakan oleh si mati. Begitu juga hutang kita dengan orang. Kalau kita ada hutang dengan Allah juga kena catat, masukkan dalam fail, supaya mudah urusan waris kita bila kita tiada nanti untuk mereka uruskan harta pusaka kita. Saya antara salah seorang daripada ahli jawatan kuasa, ahli Persatuan Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Kami ada satu pertubuhan yang berdaftar secara rasmi atas nama Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Satu Malaysia, antara da'i-da'i faraid ini kami berkumpul dalam satu pertubuhan. Dan saya salah seorangnya, dan di kalangan kami tak sampai 50 orang sahaja setakat ini. Dan banyak cerita-cerita yang dikongsikan di kalangan ahli-ahli pertubuhan dalam grup WhatsApp. Yang terbaru baru-baru ini, sahabat saya dari Kedah, Langkawi, menceritakan kisah benar, yang mana satu kes yang dia selesaikan tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh si mati, cuma belum ditukar nama, belum diwartakan tanah tersebut atas pembinaan surau. Dah dibina surau pun di atas tanah tersebut, dan telah bertahun-tahun surau itu digunakan oleh ahli karya. Mati penama ini, anaknya menuntut tanah daripada yang telah diwakafkan oleh ayahnya. Dari segi undang-undang, ya, anak ini ada hak, dia boleh fight dan dia boleh menang.
Kerana status tanah tadi adalah tanah persendirian. Jadi kita ni nak buat baik, nak wakaf, nak hibah, kena ada ilmu, kena ada persediaan, supaya apa? Tidak menyusahkan waris. Bahkan kita bukan hanya menyusahkan, kita memberi ruang kepada waris-waris kita untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan dosa dan sebagainya. Dalam kes ini, anak ini menang dalam perbicaraan. Dia dapat tanah tersebut, surau yang telah dibina direnovate menjadi rumahnya. Na'udzubillah min zalik. Ini kisah betul. Di sebelah utara, negeri mana saya tak nak bagi tahulah. Cuma sahabat saya ni, dia di Langkawi, di Kedah. Cuma dia merata kuliahnya. Kadang ada di Pahang pun pergi. Jadi tak semestinya di belah sana. Jadi umum. Tempat tu umum. Tapi benda ni memang berlaku. Dan bila kata tentang pusaka ni, pengamatan saya, pengalaman saya, bila kuliah saja, habis saja kuliah, biasa orang akan panggil ustaz nak tanya. Sebab banyak isu yang berbangkit. Banyak isu yang berkait tentang pusaka, kita selama ini pendam. Nantilah. Sampai satu masa benda tu susah pada kita nak jual tanah tersebut dah tak boleh. Sebab nama masih lagi nama arwah atuk. Macam mana nak jual? Kena selesaikan dahulu pusaka, melibatkan pengurusan dan sebagainya. Barulah timbul perasaan kesedaran di kalangan masyarakat untuk diuruskan segera harta pusaka. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung dalam satu bab yang agak besar tentang penegahan pusaka, mawani'ul irthi, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh tertegah daripada mewarisi harta pusaka. Semua yang ada di dunia ini, air ini, telefon saya, semua termasuk badan saya milik Allah. Bukan saya saja, tuan-tuan, puan-puan, semua yang ada di dunia ini, al-alam ma siwallah, selain daripada Allah, adalah milik Allah. Bukan hanya milik, tetapi Rabbul Alamin, Tuhan kepada semua yang ada di alam ini. Hakikatnya bila kita hidup, Allah bagi pinjam dekat kita. Kita mati, harta ni tadi akan kembali kepada Allah. Belum jadi harta kepada waris kita. Kerana dalam bab sebelum ni kita dah bincangkan antara perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh waris terhadap harta pusaka si mati. Apa antaranya? Selesaikan dahulu urusan jenazahnya, selesaikan dahulu hutangnya, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, selesaikan dahulu urusan wasiatnya jika ada. Kalaulah selesai perkara-perkara tersebut, barulah difaraidkan. Itu pun faraid bukan ikut suka akal kita. Engkau banyak ni, aku banyak ni, macam cerita Piramli. Satu untuk engkau, satu untuk aku, bukan. Tetapi semuanya ini adalah diperintahkan oleh Allah berdasarkan pada surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176. 3 ayat Quran ini, surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176, menjadi dalil kepada umat Islam untuk diperintahkan tentang pusaka, faraid kepada ahli waris. Bukan kita suka-suka nak tentukan, tidak. Tetapi Allah sendiri yang menentukan. Kenapa Allah tentukan? Kerana itu harta Allah. Itu milik Allah. Bukan hanya tuan kepada harta, tetapi Tuhan, bukan tuan, Tuhan kepada sekalian alam. Maka Allah yang berhak untuk menentukan ayah banyak mana, ibu banyak mana, suami, isteri, anak-anak, bukan kita. Jadi kadang-kadang kita beranggap, oh ini harta bapa aku mati aku punya. Tidak, belum jadi milik kita. Dan bukan kita suka-suka nak bahagi ikut suka akal kita, nafsu kita. Aku yang jaga arwah ayah masa sakit, aku yang patut dapat banyak. Ini banyak berlaku di kalangan masyarakat. Membahagikan pusaka mengikut akal fikiran dia. Yang lain juga tak tahu, tak apalah, setuju belaka. Padahal hakikatnya makan harta batin. Itu satu sudut. Satu sudut lagi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsayan. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah perintahkan pembahagian pusaka, pembahagian faraid kepada anak-anak kamu, yang mana bagi lelaki 2 bahagian berbanding perempuan 1 bahagian. Perintah di sini merujuk kepada hukum wajib, bukan sunat, bukan pilihan, bukan bila dah gaduh antara waris baru nak kembali kepada Quran, tidak, tetapi pilihan pertama kerana perintah Allah. Wajib ni ada yang tanya, ustaz, kalau solat ada waktu wajibnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau puasa ada waktu wajibnya,
bila sampai Ramadan wajib kita berpuasa dengan sebab dapat melihat anak bulan atau melalui hisab kiraan 30 hari qamari. Kalau haji pun begitu juga, ada waktunya, ada tempatnya, ada syaratnya bagi yang berkuasa, bagi yang mampu. Tetapi faraid ni bila wajib pelaksanaannya? Kita sedia maklum hukum berkait tentang faraid ada dua. Satu, hukum mempelajarinya. Yang kedua, hukum pelaksanaan. Hukum pelajar fardu kifayah. Sebahagian buat, yang lain tak payah. Fardu kifayah. Sebahagian buat, yang lain gugur kewajipan untuk belajar. Sama juga ilmu-ilmu yang lain, kebanyakan yang lain, ilmu tajwid, ilmu muamalat, semua ni fardu kifayah. Yang fardu ain cuma 3 sahaja dalam hidup kita. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu ibadah fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu berkait tentang akhlak. Selain daripada itu ilmu fardu kifayah termasuk faraid. Tetapi pelaksanaan faraid ini adalah wajib, fardu ain kepada setiap ahli waris. Bila jatuh jadi wajib tu bila? Ada yang tanya. Bila harta si mati kita nak guna? Bila harta si mati kita nak guna, maka pada ketika itu wajib pelaksanaan faraid. Lainlah kalau misal kata harta pusaka si mati 10 tahun tak diusik. Kasutnya, bajunya, telefonnya, jam tangannya, semualah bila kata harta pusaka tirkah. Selagi mana ianya ada manfaat dan nilai, maka tertakluk pada hukum faraid. Tak boleh suka-suka hati kita ambil. Aku yang sulung, aku yang ambil. Aku yang jaga ayah, aku yang ambil, aku yang berhak. Tak boleh. Tertakluk pada hukum faraid. Kalaulah 10 tahun tak digunakan satu barang pun harta si mati, maka belum jatuh hukum wajib pelaksanaan. Tetapi kebiasaan kita berlaku mati pada pagi, petang dah guna harta pusaka. Petang dah guna harta si mati. Kadang ada yang advance lagi. Pagi meninggal, petang anak atau pasangan dah cucuk dekat ATM, keluarkan duit siap-siap. Sebab nak guna duit untuk itu, untuk ini. Itu harta pusaka ke tidak? Ya, harta pusaka. Milik siapa? Milik si mati. Dah wajib pada ketika itu pelaksanaan faraid. Selagi mana tertakluk pada harta si mati, tertakluk ia pada hukum faraid. Penegahan pusaka ialah penegahan kepada ahli waris daripada mewarisi harta si mati. Tak semua waris, walaupun dia cukup syarat dengan sebab 3, iaitu dengan sebab salah satu dengan sebab perkahwinan, pernikahan, dia suami yang sah, dia isteri yang sah, ataupun sebab yang kedua dengan sebab nasab, dia anak yang sah, dia bapa yang sah, cucu yang sah, datuk yang sah, atau sebab yang ketiga dengan sebab walak, dia bekas hamba dan sebagainya. Cuma sekarang dah tak ada konsep hamba, tetapi dia tertakluk dengan 3 penegahan ini. Kalau ada salah satu penegahan ini, sekalipun dia cukup sebab, maka dia tak layak untuk menerima harta pusaka. Tak boleh terima harta pusaka si mati. Mereka tidak layak untuk menerima harta pusaka sama sekali. Keadaan mereka ketika itu, walaupun masih bernyawa, tetapi mereka dianggap sebagai tidak wujud. Penegahan ini juga dinamakan sebagai halangan wasfi, al-hajbu bil wasfi. Seseorang itu akan tertegah daripada menerima harta pusaka oleh sebab 3 perkara, iaitu yang pertama dengan sebab pembunuhan. Pembunuhan ini antara salah satu sebab seseorang itu tidak boleh mewarisi harta pusaka. Saya bagi contoh. Sidik, namanya Sidik, kalau ada yang sama minta maaf. Nama ni Sidik, seorang lelaki, dia membunuh jiran dia. Membunuh jirannya dan disabitkan bersalah, di penjara seumur hidup. Masuk dalam penjara seminggu. Lepas pada tu ayah Sidik ni meninggal dunia. Jadi adalah harta pusaka. Bila kata harta pusaka ni harta orang yang dah mati. Sebut pusaka, harta orang mati. Kalau harta orang hidup, kita tak panggil pusaka. Sebut pusaka je makna harta orang mati. Jadi Sidik ni boleh tak mewarisi harta bapanya? Boleh ke tidak? Boleh. Kerana dia bunuh jiran dia, bukan bunuh bapanya. Jadi penegahan ni kita kena faham, pembunuhan tu bukan pada label dia, bukan kepada dia ni seorang pembunuh, tidak. Tetapi dia ni membunuh pemilik harta dan dia merupakan waris. Lain kalau Sidik ni dia bunuh ayah dia. Bunuh ayahnya, ayahnya mati.
maka Siddiq tidak boleh menerima harta pusaka bapanya. Tetapi Siddiq boleh terima harta pusaka orang lain tak? Boleh. Kalau misal kata adik-beradiknya mati, adik-beradik yang tak ada anak lelaki, tak ada ayah, dia sahaja ada adik-beradik seibu sebapa yang lelaki, dia akan dapat harta adik-beradiknya. Jadi dekat situ konsep pembunuhan, bukan semua istilah pembunuhan terhalang, tidak. Yang berkait dengan pemilik harta si mati sahaja yang terhalang. Sebuah hadis Nabi SAW, wa an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Rawahu Nasa'i. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada bagi seorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Seseorang yang menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya akan ditegah daripada menerima harta pusaka si mati. Seseorang yang menjadi ahli waris kepada yang dibunuh barulah tertegah. Bukan dia sebagai pembunuh disabit bersalah membunuh jirannya, tetapi harta bapanya terhalang, tidak. Harta bapanya boleh dapat, cuma dia katakan pembunuh, bukan pembunuh kepada pemilik harta, dia membunuh orang lain. Seumpamanya anak membunuh ayahnya atau isteri membunuh suaminya. Selain itu juga, dia tidak dapat mempengaruhi bahagian dan tidak boleh menghalang ahli waris yang lain. Dia dianggap sebagai tidak wujud di sisi syarak. Contoh, saya buat lakaran. Mak faraid ini dia tak boleh lari daripada lakaran. Sebab kalau saya cerita si mati ada anak, tonton jadi nganga. Tak nampak gambaran siapa waris, siapa si mati. Jadi bila kita buat lakaran, gambaran, baru nampak dengan mudah. Si mati bernama Siddiq. Siddiq lagi. Ada seorang isteri bernama Ros. Ada seorang anak lelaki bernama Aziz. Minta maaf kalau ada nama, kebetulan sama. Jadi Aziz ni, na'udzubillah min zalik, anak kepada Siddiq. Dia membunuh Siddiq. Nanti kita akan masuk bunuh ni apa jua jenis pembunuhan, maka dia termasuk dalam perkara menghalang dia daripada mewarisi pusaka. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, dia terhalang. Jadi dalam kes ni Aziz ni tak sengaja terbunuh ayahnya, maka dia termasuk dalam satu perkara yang menghalang Aziz daripada mewarisi harta Siddiq. Ros ni, kalau ikut Ros sebagai siapa? Isteri kepada Siddiq. Isteri dapat berapa? Berdasarkan surah An-Nisa ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ila akhir ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagi suami dapat 1/2 bila mana si isteri mati tidak meninggalkan anak. Bagi suami 1/4 bila mana si isteri mati ada anak. Bagi isteri pula dapat 1/4 bila mana suami mati tidak ada anak. Bagi isteri juga dapat 1/8 ketika mana si mati suaminya mempunyai anak. Jadi bahagian isteri ada berapa keadaan? 2 saja. Berapa? 1/4 dan juga 1/8. 1/4 ketika mana Siddiq tidak ada anak. 1/8 ketika mana Siddiq ada anak. Dalam kes ni Aziz ni dia terbunuh tak sengaja kepada Siddiq, maka dia dimasukkan ke dalam penjara, dipenjarakan. Status Siddiq untuk menentukan bahagian Ros, sama ada Ros dapat 1/4 atau 1/8. Bila terkait dengan pembunuhan, waris yang sepatutnya dapat dengan sebab dia membunuh, dia dianggap tiada. Bermakna Aziz ni dianggap tiada, jadi Ros dapat berapa? 1/4. Bukan 1/8. Walaupun Aziz ni hidup lagi, tetapi dia tak dikira sebagai waris kerana tertegah daripada mewarisi harta Siddiq, harta si mati. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, segala jenis pembunuhan akan menghalang ahli waris daripada menerima harta pusaka, seperti A. Pembunuhan dengan niat, iaitu membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang biasa boleh membunuh, seperti mengelar leher dengan pisau. Na'udzubillah min zalik.
Beberapa tahun yang lepas kita dikejutkan satu berita di Selangor, daerah mana tuan-tuan boleh semak balik. Anak ni mengelar leher ibunya hanya kerana nak duit, maknya tak bagi, nak beli dadah, nak beli barang, nak beli dadah, maknya tak bagi, diambilnya parang, dikelarnya. Na'udzubillah min zalik. Termasuk ke tidak? Termasuk. Sengaja ke tidak? Sengaja. Tak sengaja pun terhalang, apatah lagi kalau sengaja. B, pembunuh hampir sengaja, iaitu pembunuhan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak boleh membunuh, seperti dengan memukul mangsa dengan kayu yang kecil dan dengan perlahan. Mangsa mati akibat pukulan tersebut yang terkena pada bahagian yang boleh menyebabkan kematian. Dia bergaduh macam biasa je adik-beradik ni. Adik-beradik ni bergaduh, tetapi tak adalah sampai niat nak membunuh. Mungkin dia ambil satu barang ke, helmet ke, terpukul kepala abangnya, maka abangnya mati, dan abangnya tak ada waris yang lain, cuma ada adik dia ni seorang saja. Maka adik ini juga terhalang daripada mewarisi harta pusaka bapanya, abangnya. C, jenis yang ketiga, C, pembunuhan tanpa niat atau tidak sengaja, iaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa niat untuk membunuh, seperti seseorang terlanggar anaknya menyebabkan anaknya mati. Na'udzubillah min zalik. Tak sengaja, tengah-tengah bawa kereta, tiba-tiba terlanggar orang, tak tahu pun tu anaknya. Bila keluar kereta, ya Allah, anak aku sendiri. Atau anak bawa kereta, bawa bapanya, atas kecuaian anak ini tadi berlaku kemalangan, bapanya mati, dia tak mati. Tapi kita nak putuskan ke ustaz? Tak, bukan kerja kita untuk memutuskan sama ada dia layak ataupun tidak. Pergi ke mahkamah, biar hakim yang putuskan sama ada dia termasuk dalam perkara menghalang anak ini mewarisi pusaka bapa ataupun tidak. Tapi dari segi hukum, menurut Imam Syafi'i, segala jenis pembunuhan, maka ia termasuk dalam perkara yang dihalang ataupun terhalang seseorang mewarisi pusaka. Yang keempat, D, pembunuhan yang dilakukan oleh kanak-kanak belum baligh, iaitu orang ataupun orang kurang upaya atau orang gila sekalipun. Orang gila boleh tak mewarisi harta pusaka? Boleh. Kanak-kanak boleh tak mewarisi harta pusaka? Boleh. Bahkan anak dalam kandungan juga boleh mewarisi harta pusaka. Kita akan masuk nanti dalam bab ujung nanti, dalam bab anak dalam kandungan. Minggu lepas, 2 minggu lepas, di Tanjung Sepat, Masjid Tanjung Sepat, tak masuk lagi bab tu, ada yang tanya, ustaz, nak tanya anak dalam kandungan ni waris ke tidak? Advance orang Tanjung Sepat. Belum masuk lagi dah tanya tentang anak dalam janin. Mungkin keadaan dia begitu, isterinya tengah mengandung, dia nak siapkan dia punya fail peribadi dia, nak masukkan waris-waris, anak aku dalam perut ni waris ke tidak. Jadi dia tanya malam tu. Secara umum, ringkas, anak dalam kandungan boleh dikatakan waris dan boleh juga dikatakan tidak waris. Syarat menjadi waris, mestilah lahir anak ini tidak kurang daripada 6 bulan selepas kematian bapa. Bapa mati, dia lahir kurang daripada 6 bulan, maka dia dikira waris. Itu syarat yang pertama. Ada lagi syarat yang lebih utama, mestilah anak ini anak yang sah taraf, anak yang dalam nikah, bukan anak zina, bukan anak luar nikah, bukan anak tidak sah taraf. Anak betul, anak yang sah kepada si mati. Mati bapanya, dia dalam kandungan ibunya, lahir dia kurang daripada tempoh 6 bulan, maka dia dikira sebagai waris. Apa lagi syaratnya? Hendaklah dia ada tanda-tanda hidup selepas kelahiran. Apa contoh tanda? Ada dengar suara dia menangis. Lepas lahir tu, nguek, ada dengar suara ataupun ada pergerakan walaupun sekejap, maka dia dikira sebagai waris. Walaupun sekejap, ada tanda-tanda dia hidup, maka dia dikira sebagai waris. Jadi atau lepas daripada tu, lepas 2 minit dah menangis, mati pula. Mati. Ada nampak gerakan, lepas 2 minit, lepas 5 minit, mati, doktor kata. Dikira waris ke tidak? Ya, dikira sebagai waris. Melainkan janin tadi
keguguran, atau semasa lahir tidak ada tanda-tanda dia ni hidup, sama ada dengan tangisan ataupun dengan pergerakan. Penting Ustaz kita nak tahu sama ada dia ni waris ke tidak. Dia kecil lagi, baru tengok dunia, takkan tak dapat harta. Untuk apa harta tu? Kita anggap macam tu, sebab kita fikir dia kecil lagi, tak perlu pun harta pusaka. Tak, tetapi dari segi hukum dia memiliki harta pusaka. Baru lahir dah menjadi waris kepada harta bapanya. Saya bagi contoh, saya buat rajah. Ini Sidik lagi, isterinya bernama Ros. Kemudian Ros ni dalam keadaan mengandung. Saya buat bulat kat sini. Sidik ni ada seorang adik-beradik lelaki, seibu sebapa, saudara seibu sebapa lelaki, bernama Ali. Ros ni isteri kepada Sidik. Sidik meninggal dunia tahun 2023 bulan 1. Ros melahirkan anaknya. Kita anggap anaknya bernama Abu. Tarikh kelahiran Abu pada bulan 5 2023. Bermakna tempoh kelahiran Abu kurang daripada 6 bulan. Dan Abu ini ada tanda-tanda hidup, bermakna dia sebagai waris. Selagi Ros ni belum bersalin, bahagian Ros ada dua keadaan. Yang pertama 1/4 dan yang kedua 1/8. Sebab apa 1/4? Kita beranggapan boleh jadi Ros akan keguguran, maka dia akan dapat 1/4 daripada harta Sidik. Tak ada anak lain lagi, cuma seorang ni saja. Jadi status Sidik tidak memiliki anak, dapat 1/4. Itu anggaran yang pertama. Yang kedua, anggaran kedua 1/8 bagi Ros isteri kepada Sidik, kerana beranggapan Abu ni akan lahir nanti. Jadi boleh jadi 1/4, boleh jadi 1/8. Tetapi bagi Ali pula, adik-beradik kepada Sidik, saudara seibu sebapa lelaki, dia cuma ada keadaan dua, orang kata keadaan hidup mati saja. Sama ada dapat atau tak dapat. Dapat ataupun tak dapat. Bila dapat, kalau Abu ni gugur, mati, lahir dalam keadaan tak ada nyawa, tak ada tanda-tanda hidup, maka Abu akan dapat. Kalau misal kata Abu ni lahir dengan selamat, ada tanda pergerakan, ada tanda hidup, menangis dan sebagainya, maka Ali tak dapat. Jadi Ali ni kena tunggulah. Jadi Ros ni boleh tak guna harta Sidik? Boleh, tetapi maksimum hanya 1/8 sahaja. Kerana beranggapan anaknya ini, Abu ni akan lahir dengan selamat, maka dia boleh gunakan dalam tempoh dia mengandung ni, Ros, dia boleh menggunakan hanya maksimum 1/8 sahaja. Dia tak boleh ambil 1/4, kerana boleh jadi terambil harta anaknya nanti. Kalau misal kata dia dapat 1/8, anak ni akan dapat baki 7/8. Ali, saudara seibu sebapa dengan Sidik, dapat ke tidak? Tak dapat dah. Yang mana nunggu-nunggu ni, lahir ke tak lahir ni, lahir ke tak lahir. Ya. Aha. Aha. Kemudian dia dapat anak lah. Dia dapat anak. Kemudian bila dia nak bertalent, dia kat Malaysia mesti nak kena uruskan perkahwinan dia, betul tak? Betul. Dia kena buat pengesahan dekat Mahkamah Syariah. Dia nak buat, mungkin pos tak ada, anak tu dah beranak. Jadi dia pun meninggal. Dia tu belum lagi settle ke Malaysia. Jadi dia ada harta. Jadi anak dia dapat tak? Kena uruskan dulu semua daripada urusan tertunggak. Maknanya isterinya kena buat pengurusan dulu dekat Mahkamah Syariah untuk mengesahkan perkahwinannya dulu. Ya. Ataupun waris-waris yang lain, adik-beradik ni ke, takkan nak biarkan adik perempuan ni terpantang-kanting dalam keadaan ibu tunggal dan sebagainya. Dia kena bantu. Ni peranan lah, peranan adik-beradik saudara. Ya. Kita bawa bapak, kita mati bapak. Kita bunuh bapak tu tak? Macam saya cakap tadi, hanya mahkamah yang akan memutuskan, biar hakim yang memutuskan. Secara asasnya dari segi ilmu, dari pandangan mazhab Imam Syafi'i, segala jenis pembunuhan maka dia terhalang daripada mewarisi. Tapi kita tak boleh suka-suka engkau membunuh sebab engkau ayah mati.
Tak boleh kita kata macam tu. Kena buktikan, biar mahkamah yang putuskan sama ada dia ni pembunuh ataupun tidak, sengaja ataupun tidak. Dan yang akan menentukan tu hakim lah, bukan kita. Kalau misal kata berlaku, dan kebanyakan pun kalau berlaku sekalipun, orang tak sampai ke mahkamah. Dan orang anggap itu sengaja, itu tidak sengaja dan dimaafkan, bagi juga. Tetapi anda misal kata ada waris yang nak fight. Kalau dia dapat, bahagian aku jadi sikit. Dia tamak. Kalau dia tak dapat, aku punya banyak. Tapi sebab dia ayah meninggal dunia, maka aku ada hak untuk bawa kes ni ke mahkamah supaya dia digugurkan daripada senarai waris. Aku punya bahagian jadi banyak. Dia fikir macam tu. Sebab tamak, jadi dia buatlah. Jadi bila hakim memutuskan, maka dia bersalah dan juga dikategorikan sebagai membunuh tidak sengaja, tak dapat pusaka. Jadi adik-beradik yang lain dapat banyak. Dia dianggap sebagai tidak wujud. Tapi kita kena tengok kesannya, baik buruknya. Apa guna harta yang kita dapat, tapi secara berpanjangan seumur hidup kita, saya ingat bukan sahaja hidup kita, hidup keturunan kita pun akan menjadi renggang. Sebab bapa aku masuk penjara. Contoh, sebab bapa engkau macam-macam. Jadi faraid ini betul hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi atas kebijaksanaan kita untuk mentadbir, menentukan sama ada mana baik buruknya. Andai misal kata ikut faraid bahagian kita ni memang banyak sepatutnya, tetapi bila kita ambil, ada waris lain yang tak dapat. Contoh, anak angkat, tapi kita anggap dia macam adik kita sendiri. Dia anak angkat dengan ayah kita. Kita anggap dia macam adik kita, adik kandung betul. Daripada kecil membesar sampailah dah dewasa, ada keluarga, tak anggap macam adik-beradik angkat, macam adik betul. Tetapi kalau dari segi faraid, kita dapat, dia tak dapat. Itu dari segi faraid. Dari segi maslahah, kalau kita anggap kalau aku ambil seorang dia tak dapat, akan berlaku pergaduhan, perselisihan, renggang hubungan adik-beradik yang dah dibina berpuluh-puluh tahun. Bagilah sikit, boleh, tak ada masalah. Yang penting tahu hak masing-masing di setiap ahli waris. Mereka kena tahu dahulu bahagian masing-masing, kemudian nak takharus, melepaskan hak kepada waris yang lain atau orang lain, itu dah menjadi hak kita. Kerana kita dah tentukan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik pada kisah ini tadi. Andai misal kata Abu ni hidup tetapi sekejap, 5 minit saja. 5 minit kemudian meninggal dunia. Jadi status Siddiq ni mempunyai anak ke tidak? Ya, mempunyai anak. Jadi bahagian ros berapa? Tetap 1/8. Abu tetap tak dapat kerana Ali tetap tak dapat kerana Abu ni, anak kepada ros, dianggap sebagai hidup. Dekat sini orang akan anggap Abu ni kecil lagi ustaz, guna ke dia harta tu, dia dah mati dah pun. Bukan soal itu. Tetapi soal ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kira pula harta Abu, siapa warisnya. Jadi Abu jadi dekat sini. Abu, siapa warisnya? Dia ada ibu bernama Ros, dan dia ada seorang pakcik, ini Siddiq. Tapi Siddiq dah mati. Ada adik-beradik Siddiq bernama Ali. Abu ada anak? Tak ada. Kecil lagi. Lahir lepas 5 minit meninggal dunia, na'udzubillah. Abu ada tak isteri? Tak ada, belum sempat kahwin. Bercakap pun belum pandai lagi, belum sempat berkahwin. Jadi siapa waris Abu? Ros, iaitu ibu kepada Abu dan juga Ali. Siapa Ali ni? Pakcik dia, bapa saudaranya. Jadi Ros dapat berapa ibu? 1/3. Bakinya, ada tak baki? 2/3. Dapat dekat siapa? Dapat dekat Ali. Jadi kita nampak macam sama. Ali dapat juga akhirnya. Tetapi Ali bukan mewarisi harta Siddiq. Ali mewarisi harta Abu. Yang mana Abu janin ni tadi lahir tak sampai 10 minit mati, dia ada harta, diwarisi pula oleh Ali, bapa saudaranya. Kalau misal kata Abu dianggap mati, bermakna Ros dapat 1/4. Kemudian Ali di sini dapat 2/1/4, bakinya berapa? 3/4. Jadi Ali dapat 3/4 daripada harta Siddiq kerana Abu dianggap mati.
Tetapi keadaan yang kedua, Ali dapat 2/3 daripada harta abu, kerana abu mati, yang ada waris cuma ibunya Ros dan juga Ali. Sama ke tidak 3/4 dengan 2/3? Beza. Beza. Walaupun kita nampak kesudahannya dua orang ni juga waris yang dapat, Ros dan juga Ali. Tetapi dua keadaan ini membezakan bahagian kepada setiap ahli waris. Ada Abu, Ros dapat 1/8. Ali tak dapat. Tak ada Abu, Ros dapat 1/4. Ali dapat bakinya 3/4. Wallahu a'lam. Sikit lagi. Apa banyak lagi ni? InsyaAllah yang lain ni kita akan sambung pada perjumpaan akan datang sampai dekat I. Nanti kita akan sambung sampai dekat I. Jenis-jenis pembunuhan. Ada soalan sebelum kita akhiri, 1-2 soalan. Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Dah azan dah ya? Azan Isyak 8:41. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun atas kasar bahasa kepada sahabat tuan-tuan dan juga puan-puan. Sering saya nasihatkan dalam kuliah-kuliah, ini bukan hanya tentang mengajar, tentang kuliah semata-mata, bukan ceramah semata-mata, tetapi yang lebih utama, saya dan juga sahabat-sahabat lain dalam Doa Farad Malaysia nak memberi kesedaran kepada masyarakat supaya urusan pusaka ni jangan ditangguh. Jangan ditangguh. Ada sahaja kematian, segerakanlah uruskan. Jangan sampai berlaku kematian berlapis, kemudian waktu tu baru kita rasa susah, sukar urusan. Ketika itu kita dah tinggal lepas tangan, waris kita pula akan menanggung kesusahan. Begitulah seterusnya dan akhirnya sehingga hari ini harta umat Islam yang dikatakan beku, tidak diuruskan, hampir 90 bilion. Bukan sikit jumlah. 90 bilion tu, saya ingat kalau duit RM100 selai-selai tu disusun sampai ke Banting tu lebih jauh lagi. Silap-silap satu semenanjung. Daripada Perlis sampailah ke Johor tu disusun duit tu tak habis 90 bilion. Sebab antara punca utamanya adalah bertangguh dalam urusan pusaka. Tangguh sebulan, tangguh setengah tahun, tangguh setahun, akhirnya berlaku kematian waris yang lain. Nak uruskan dah pening dah, tak tahu macam mana nak buat ni. Tangguh lagi, sampai bila nak ada pengambilan tanah untuk buat highway, masa tu rugi, menyesal. Kenapalah dulu aku tak buat. Kalau dah buat atas nama aku, dapat aku pampasan. Ni banyak berlaku kes-kes macam ni. Bila berlaku pengambilan tanah oleh kerajaan, nak buat jalan ke, nak buat highway ke, mana-mana yang milik tanah kepada nama si mati, masing-masing menyesal. Sebab tak boleh jual, tak boleh pindah selagi mana urusan pusaka belum selesai. Boleh tak nak selesaikan? Boleh, tetapi panjang kisahnya. Kena cari satu persatu waris. Konsep kita di Malaysia ini, undang-undang kita, bila berlaku kematian, harta pusaka, ini geran tanah, nama Ahmad, mati tahun 2020 contoh, 2000 lah, makna dah 24 tahun ditangguh pengurusan pusakanya. Geran siapa? Nama Ahmad, matinya tahun 2000. Tanah ni masih lagi diuruskan, diusahakan oleh siapa? Anak dan juga cucu-cucunya. Sebab masing-masing anggap okey, ni bahagian aku, ni bahagian kau, ni bahagian aku, bahagian kau. Ikut suka-suka di kalangan waris. Nak uruskan pusaka tanah Ahmad ini, tak boleh masuk nama orang yang dah mati. Faham tak maksud saya? Kita nak tentukan waris kepada tanah Ahmad ini, yang mana nanti namanya ada dalam geran baru, mesti atas nama orang yang hidup. Nak cari orang yang hidup, dia kena siasat daripada satu persatu kematian. Kalau dalam tempoh 24 tahun itu ada berlaku 5 kematian, 5 lapis kematian. Munasahat dalam bahasa Arabnya, dalam istilah faraidnya dikatakan munasahat, iaitu kematian berlapis. Kena siasat satu persatu.
daripada kematian pertama, siapa warisnya? Di kalangan warisnya ada yang dah mati selepas daripada si mati yang pertama. Kematian kedua, siapa warisnya pula? Ada pula waris ketiga yang mati, siapa pula warisnya? Ada pula waris yang keempat, mati lagi, waris yang kelima. Satu persatu kena siasat siapa waris di setiap kematian. Barulah akhirnya nanti daripada sepatutnya 4 nama menjadi 40 nama masuk dalam geran. Sebab bertangguh. Kalau dapat urus, alhamdulillah. Kalau urus sendiri, saya rasa tak dapat. Itulah. Pergi dekat perunding sana, pergi dekat perunding sini, pergi kat peguam sana, peguam sini. Tak apa, tak ada masalah. Tapi melibatkan kos lagi. Bukan sikit duit. 4,000, 5,000, 10,000 dalam tangan dah. Kalau dengan peguam dan sebagainya. Untuk uruskan. Sebab kematian berlapis. Setahu saya lah, mereka akan cas. Kalau tak ada kematian berlapis, paling-paling tidak pun 2,000, 3,000, 4,000. Kalau ada satu kematian berlapis, ada lagi casnya. Sebab bukan kerja ringan untuk mensiasat waris-waris di setiap kematian. Bukan satu kerja mudah untuk mengumpulkan waris-waris, untuk sepakat pergi untuk bicara kuasa di pejabat pusaka. Jadi benda-benda ni yang kita kena maklumkan kepada masyarakat supaya jangan ambil ringan, jangan ambil mudah dalam urusan pusaka. Buang jauh-jauh persepsi kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Buang jauh-jauh. Akibat itulah hari ini 90 bilion harta umat Islam dianggap beku, walaupun tanah tu diusahakan, tetapi atas nama orang yang dah mati, nama moyangnya, sebab tak diuruskan. Tak boleh nak dijual beli. Nak waris kepada waris ke bawah pun jadi masalah. Asal dapat 5 orang waris, jadi 50 orang waris. Akan berlaku pertindihan dan sebagainya. Wallahu alam. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.